Penentuan masa fasa lampu isyarat. Okey, ini kuat kritikal, tapi kita tak terus pergi kepada penyeraan. Kita nak perkenalkan dulu, perkenalan dulu dengan warren. Okey, warren ni pun sebenarnya ada dalam arahan teknik jalan, iaitu guideline daripada JKR, dan saya rasa dia pun adopted daripada either UK or US punya guideline. Okay, so kalau dulu memang macam itulah kan. Tapi boleh pakailah, at least ada satu garis panduan. Macam mana kalau jalan persimpangan biasa tu, persimpangan tidak berlampu isyarat ni, untuk kita upgrade kepada persimpangan berlampu isyarat, kita kena patuh beberapa warna. Oh, asal saya tak buat ni. Okay, sorry. Baru nampak. Okey, tengok warna apa faedah, jenis, reka bentuk lah. Ini dalam topik inilah. So, kita akan tengok warna ni. Okay, warna ada 3. Okay, ini terdapat dalam guide to design on traffic signal. Rantai di jalan berapa ni ya? Saya tak boleh nampak. Okey. Pertama adalah warna operasi kenderaan. Yang kedua, warna pejalan, keselamatan pejalan kaki. Yang ketiga adalah warna sejarah kemenangan. Masing-masing pun ada kriteria dia. So, ini untuk warna pertama, iaitu jumlah inspadu lalu lintas. So, kalau kita tengok dalam jadual ini, dia ada apa? Okey, ada syarat minimum di jalan utama dan jalan minor. Kemudian kita ada bilangan lorong setiap capaian. Jalan utama ada berapa lorong, jalan minor ada berapa lorong. So, kita boleh tengok ini ya. Tengok atas ni, ini jalan utama dan ini jalan minor. So, kita ambil contoh jalan dua-dua macam ni lah. Ini kesnya, contoh yang atas ni. Dua-dua pun ada satu lorong. Satu lorong mana? Satu lorong satu arah lah. Okey. Satu lorong satu arah ni. Satu lorong satu arah. Satu lorong satu arah. Okey, kita pilih yang pertama. Kawasan ialah kawasan, katakan kawasan di luar bandar. Okey. Kita katakan jalan utama dia ada 400 kenderaan. Dia guna UKP ya. Orang tengok sini UKP ya. UKP ni apa? Unit kereta penumpang. Okay, dia bukan guna kenderaan per jam. Okay, sebabnya memang guideline yang dulu daripada US. Dia US lah, saya sedang ambil US. Dia memang pakai PCU. Passenger Car Unit. Atau unit kenderaan penumpang. Kereta penumpang, maaf. Unit kereta penumpang. Apa maksud unit kereta penumpang? Okay. Semua kenderaan yang ada tu di-convert kepada kereta. Okay. Kalau kereta, convert kereta memang kereta lah. Okay. Kalau motor, untuk convert kereta. Okay. Satu motor adakah sama dengan satu kereta? Boleh kita kata satu motor sama dengan satu kereta? Mungkin tidak. Mungkin satu motor 1/3 kereta. Mungkin lah 1/3 kereta. Jadi dia punya macam passenger car equivalence dia 0.33. Kalau ada 3 motor baru kita 3 motor 3 darab 0.33 dapatlah 0.99. Consider macam satu kereta. So 3 motor satu kereta. Okey. Semua ditukar kepada kereta. Okey. So kalau bilangan kenderaan tu tak sama dengan bilangan unit kereta penumpang lah. Okey. Kalau katakan kereta motor yang banyak, okey, motor yang banyak walaupun ada 100 motor, tapi consider macam ada 30 kereta saja. Okey. Kalau macam lori berapa? Maybe 2.5. Saya lupa dia punya nilai. 2.5. Okey. Satu lori sama dengan 2.5 kereta. Mungkin satu bas sama dengan 3 kereta. Kalau ada sikit bas, ada 3 bas je. Tapi 3 bas ni kalau kita convert kereta sama lebih kurang 9 bas. Okay, 9 kereta, 9 unit kereta penumpang. Okay, faham tak konsep unit kereta penumpang? Semua convert kepada kereta. Okay. Kalau katakan di jalan utama sekarang ni ada 400 unit kereta penumpang. Di jalan minor ada 400, 200 lah, kita ambil separuh. 200 unit kereta penumpang. Okay, kalau kita tengok jadual ni, okay, jadual 1 yang jalan minor 1, luar bandar 350. Ini minimum.
So maksudnya sekarang kita ada 400. So ini tercapai lah, dia punya syarat dah tercapai. Kalau kita tengok jalan minor pula, saya kata tadi ada 200, oh lebih daripada 105. So apa yang kita boleh kata sini, kita boleh propose untuk memasang lampu isyarat. Okey. Dan juga kes-kes yang lain boleh tengok ya. Kemudian kita ada, okey, ni waran isi padu jam puncak. Okey. Kalau tengok sini, ini pula kita juga boleh gunakan diagram ini, tapi yang ini gunakan vehicle power pula. Okey. Vehicle power. Yang ini adalah untuk 2 or more on both road. Both road maksudnya minor dengan major lah. 2 or more on one road, one in the other. So itu pun sama juga. Kalau kita ada high volume approach dekat minor road, okay, kenapa high volume approach? Boleh jadi minor ni ada 2. Kalau T-junction minor ada 1 je kan. Kalau cross junction mungkin minor ada 2. Okay, yang mana satu yang paling tinggi. So this one untuk bandar, ini untuk luar bandar. Ini awak boleh bacalah di beberapa persimpangan tentu adalah menjadi keperluan untuk memasang sistem isyarat untuk menghadkan pergerakan terus kenderaan berkumpulan dalam bentuk platoon. Okay. Kalau kenderaan banyak datang dalam bentuk platoon, so kita boleh juga melihat ini untuk memasang lampu isyarat. Waran kedua, waran keselamatan pejalan kaki. Betul tak? Okay. Bila kata pejalan kaki, bila kata keselamatan pejalan kaki ni, of course kita akan merujuk kepada jumlah pejalan kaki. So syarat-syaratnya adalah ya, untuk mana-mana 8 jam pada hari bekerja. Hari-hari bekerja ni, kalau Johor ni hari bekerja ni ada bertindan sikit lah. Okay, kalau government hari Ahad dah kerja, kalau swasta belum kerja lagi. So tak kisahlah tu, kalau kita ambil hari Isnin lah, Isnin, Selasa, Rabu. Okay. So mesti sekurang-kurangnya 600 kenderaan per jam memasuki persimpangan. Okay, dan lain-lain lah, awak bacalah syarat-syarat dia. Dan sekurang-kurangnya 150 pejalan kaki. Okay, kalau syarat ini kita tengok dilampaui ataupun dah lepas daripada ni, kita boleh cadangkan lampu isyarat. Yang lain-lain boleh baca. Waran ketiga adalah sejarah kemalangan. Okay. Sejarah kemalangan ni kita tengoklah kalau wujudnya rekod tidak kurang daripada 5 kemalangan dalam setahun, dan kemalangan mestilah daripada jenis yang boleh diatasi dengan kawalan lampu isyarat. Okay. Contohnya adalah konflik yang melibatkan langgar sisi, langgar tepi, ataupun semua yang macam membeloknya kan, yang nak maneuver kena langgar dan sebagainya, tempat tu tak ada lampu isyarat. Ini contoh adalah kalau letak lampu isyarat kita boleh kawal kemalangan seperti ini. Dan sebenarnya penggunaan kaedah lain dah tak ada berkesan, so kita boleh tengok kepada untuk lampu isyarat lah. Okay. Dan lain-lain boleh baca juga. Okay. Dan mesti yang kita ingat mesti rekod kemalangan 2 hingga 3 tahun. Sebab 2 hingga 3 tahun ni dia macam dia ada pattern yang sesuai, 2 hingga 3 tahun. Okay. So kita boleh convince yang memang perlukan lampu isyarat berdasarkan sejarah kemalangan.